الحمد لله رب السماوات السبع والأرضين باعث النبيين مبشرين ومنذرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله قائد الزهاد والمتقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mafhumnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalannya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada saat yang penuh barakah ini, saya menyuruh diri saya sendiri dan para hadirin sekalian untuk sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, usia remaja merupakan usia yang sangat bernilai dan berharga dalam fasa kehidupan setiap insan. Ia merupakan fasa perkembangan yang amat kritikal dari segi fizikal, emosi, mental dan sosial, kerana alam remaja merupakan perubahan daripada alam kanak-kanak ke alam dewasa. Pada fasa ini, individu yang memasuki alam remaja mempunyai keinginan yang tinggi untuk meneroka berbagai perkara yang baru dalam kehidupannya. Gelojak dan gelora nafsu juga berkobar-kobar ketika ini. Fasa ini merupakan fasa yang sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang individu. Islam begitu mengambil berat dalam isu pembentukan syakhsiyah insan seawal usia kanak-kanak dan ditambah lagi ketika usia menginjak remaja, kerana usia ini bukanlah usia untuk disia-siakan dan dibazirkan dengan hanya bersukaria dan melakukan perkara tidak berfaedah. Islam menggariskan remaja yang terbaik adalah remaja yang teguh dari sisi akidah, mantap dari segi syariat, dan indah dari sudut akhlak dan budi pekerti. Pilihan ini digambarkan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya untuk mendasari kehidupan dengan akidah yang jitu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Mafhumnya, wahai anak kesayangan, dirikanlah salat dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Dalam hadis juga Nabi SAW menggambarkan peri pentingnya usia remaja ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari
yang tiada naungan selain naungannya. Lalu baginda menyatakan salah satu daripada 7 golongan tersebut ialah syabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Muttafaqun alaih, yang bermaksud iaitu remaja yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sejarah Islam juga telah melakar bahawa golongan remaja juga menjadi antara tonggak utama menjayakan misi agung hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur baginda. Abdullah bin Abu Bakr menjadi perisai baginda. Amir bin Fuhairah memadam kesan jejak Rasulullah dengan kambing ternakannya, dan Asma binti Abu Bakr menghantar makanan sepanjang 3 malam. Nabi berlindung di Gua Thur dan menjadi penyimpan rahsia yang penuh integriti meskipun berhadapan dengan ancaman kehilangan nyawa ketika bersemuka dengan kuat Quraisy. Satu perkara yang perlu diingati ialah mereka semua ini masih remaja pada ketika itu. Sesungguhnya terlalu banyak kisah dalam lipatan sejarah Islam untuk dinukilkan bagi menggambarkan betapa remaja atau belia merupakan komponen masyarakat yang penting dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam melestarikan sesebuah agenda pembangunan dan kemajuan. Dalam arus kehidupan kita hari ini, kesedaran remaja mengenai peranan mereka perlu digemburkan kembali. Remaja tidak diharus biarkan menghabiskan usia remaja mereka dengan perkara-perkara melalaikan, apatah lagi perkara-perkara yang merosakkan. Contohnya hanya menghabiskan masa dengan gadget, melayari laman-laman sosial seharian, melepak di pusat-pusat membeli belah dan sebagainya. Remaja yang tidak teguh jati diri akan bertindak melanggar batasan syariat. Hasilnya banyak pelakuan laku musnah atau seperti merosakkan harta benda awam, tidak menghormati golongan masyarakat yang lebih berusia. Komentar-komentar dalam media sosial yang jauh daripada nilai-nilai adab dan susila, mencela, menghina, memaki hamun orang lain tanpa sedikit pun rasa bersalah, bahkan merasa bangga melakukan perbuatan tersebut. Saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, kebejatan akhlak ini perlu dibendung segera agar tidak menjadi lebih parah dan membara. Perlu diingat, golongan remaja hari ini adalah pemimpin pada masa hadapan. Sekiranya mereka hilang jati diri, rendah budi pekerti, bagaimana masa depan negara kita pada masa akan datang? Bagaimana masa depan ummah di hari mendatang? Usia muda tidak sepatutnya dipersiapkan, kerana di akhirat nanti ianya akan dihitung semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam pada hari akhirat sehinggalah ditanya, yakni dihitung tentang 4 perkara. Lalu baginda menyatakan salah satu daripadanya ialah usia muda ke mana dihabiskan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, justru pada musim cuti persekolahan ini, mimbar ini menyarankan kepada ibu bapa agar sentiasa memberi perhatian kepada anak-anak. Pantau aktiviti mereka di luar dan dalam rumah. Beri panduan dan tunjuk ajar kepada mereka dalam membuat pilihan dalam urusan kehidupan antara baik dan buruk, serta beri kefahaman tentang impak daripada setiap tindakan sama ada negatif atau positif. Masyarakat juga perlu memainkan peranan dalam membentuk generasi muda yang berkualiti. Sudah tiba masanya dihidupkan kembali semangat saling prihatin dan peduli, saling menegur dan mendidik anak-anak muda setempat, seperti masyarakat dahulu yang sentiasa inginkan kebaikan terhadap anak muda dan kasih kepada mereka seperti kasih kepada anak sendiri. Buat anak-anak muda, belia dan remaja, mimbar ini berpesan dalam usia yang muda ini pelajari dan dalamilah nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak agar jati diri yang terbentuk daripada panduan agama ini
mampu menangkis segala tipu daya dan muslihat musuh Islam untuk menarik kalian jatuh dari landasan syariat. Sungguhnya keteguhan iman sudah pasti menjamin kesejahteraan di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Suratul Kahfi ayat yang ke-13. Mafhumnya, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda Ashabul Kahfi yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا نصرنا مولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله من سمان الله وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك والتوفيق مولانا الملك السلطان صلاح الدين بن المرحوم سلطان بليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بليشة ابن السلطان صلاح الدين وجامع السلطان الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين، واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.